Dengar tuan? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Suara tak dengar lagi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Dia kata suara dengar tapi jauh. Baik. Sana bagi depa adjust sikit. Baik, malam ni pakai telefon tu yang macam kita try pakai telefon. So yang takut dia punya tak pakai OBS kan. Tu depa adjust kejap Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma Allahumma yassir wa la tu'assir Rabbi tamim bi khair amin amin ya rabbal alamin. Suara pelan pula dah. Sat kita adjust. Kalau tak dengar ke kita kulum mic ni. Okey baik, tuan dengar tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Semboyan, take note. Itulah mana kita punya regimen semboyan ni. Masuk tak regimen semboyan? Dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Dengar. Okey ya? Kira lain tu noh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Raina Muhammad Izham. Moga terus sihat dalam rahmat Allah, jaga kesihatan, stay safe at home, jangan buat leceh di Penang. Okey baik, kalau clear kita boleh mula kot insya-Allah. Sambil-sambil mohon jasa baik semua sahabat-sahabat syurga ni untuk bantu untuk share di Facebook masing-masing, di grup WhatsApp dan sebagainya untuk kita ambil manfaat seramai yang mungkin untuk kita masukkan. Mudah-mudahan semua dapat pahala. Tuan-tuan, dia satu ya, sikit atau ramai yang dengar pada malam ni tetap kuliah kita akan berjalan, tapi sayanglah tajuk malam ni tajuk yang hari-hari kita akan guna. Tajuk yang hari-hari kita akan mungkin jumpa. Maka pada perbincangan pada tajuk yang kita akan bincang ni, maka kalau kita belajar mungkin hanya dengan setengah jam ataupun 1 jam, maka dia akan lebih mendatangkan banyak faedah lah dalam kehidupan insya-Allah. Sebab hari-hari kita akan guna ilmu ni insya-Allah. Hari-hari guna. Tuan-tuan kalau tak guna memang pelik. Maka tuan-tuan ni bukan manusia, tuan-tuan ni adalah alien. Sebab tajuk yang kita bincang pada malam ni adalah sambungan daripada 2 hari yang lepas. Dan saya mohon maaf semalam saya tak sempat bersama sebabkan macam saya maklumlah 2 hari yang lepas jiran sebelah rumah dia kena buat test untuk COVID-19. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi bila dia buat COVID-19, sebab saya 17 hari bulan sehari sebelum Allahumma salli ala Muhammad mula untuk perintah kawalan, dia buat kenuri. Jadi kenuri sebelah rumah memang betul-betul sebelah rumah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bukan takat peluk cium habis semua. Saya salam dengan dia dan sebagainya. Jadi takut kalau dia efek maka saya pun kena ni jugalah kan. Dah crossbow dengan kokom. Tak boleh. Okey. Okey baik. Okey baik tuan-tuan, insya-Allah kita akan mula dulu insya-Allah pelan-pelan sambil-sambil tu. Jadi saya mohon maaf lah. Akak macam kenal ustaz. Waalaikumsalam. Kak Sabrina Jaafar. Saya pun macam kenal akak insya-Allah. Kalau tak kenal dunia, mudah-mudahan kita kenal di akhirat nanti insya-Allah. Okey baik. Insya-Allah kita akan sambung bacaan kitab fiqh kita, kitab Safinatun Najah. Pada bab yang membicarakan soal fiqh dalam mazhab Syafi'i, insya-Allah mudah-mudahan malam ni pun anda tengok tadi ada beberapa orang ustaz kita bersama kita. Mudah-mudahan dapat pahala juga pada anda yakin mereka jauh lebih banyak ilmunya
Allahumma salli ala Muhammad. Jadi sambil-sambil kita dapat manfaat insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Walaupun saya kira ramai ustaz-ustaz yang ada, 2-3 orang saya tengok tadi nama naik, depa pun kalau saya ada salah mudah-mudahan depa boleh tegur, insya-Allah mudah-mudahan. Jadi kita akan menyambung, masih lagi kita berada pada kitab yang membicarakan soal bab istinja. Dan kita dah selesai membicarakan ada 8 cara nak beristinja menggunakan batu. Dan malam ni kita akan menyambung pada pengakhiran daripada bab istinja yang insya-Allah sangat bermanfaat untuk kita ambil tahu berkaitan adab-adab ketika beristinja. Maksudnya ketika kita buang najis besar dan najis kecil ni, berak ataupun kencing, saya bahasakan berak atau kencing boleh tuan-tuan, tuan-tuan fahamlah. Saya yakin mungkin ada orang lain dia kata, kasarnya berak dah tuan. Berak tu berak lah, berak kita buang najis besar. Dia bukan dalam pengajian bab fiqh khususnya, kadang-kadang suara tak ada. Biar betul dia pun ni. Panik ni. Okey, suara ada dah. Oh, dia buat lawak macam tu pula. Okey, Aminuddin Idris, masya-Allah, founder kepada Jarum Terbang. Tuan-tuan kalau nak belajar menjahit ni, sahabat saya boleh tengok. Aminuddin Idris. Dia adik kepada Amin Idris tipu-tipu. Tak betul lah, tu tipu je. Tapi dia power lah. Aminuddin Idris ni muda lagi tapi very talented dan inspire. Dia ajar ratusan orang lah berkaitan untuk cara menjahit di rumah. Jadi sesuai lah pasal-pasal sekarang. Okey, baik, insya-Allah Cik Aiman, alhamdulillah, terima kasih Cik Aiman belanja akaun Netflix. Mudah-mudahan Aiman masuk syurga. Tuan-tuan, saya dengan isteri saya duduk di rumah 2 minggu hari ni, esok genap 2 minggu berkurung di rumah, habislah. Saya tengok bini saya kalau tak buat sesuatu jam tuan-tuan. Tu saya minta dekat Aiman untuk akaun Netflix bagi bini saya tengok cerita lah di rumah. Tidak tuan-tuan, jam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jam bini saya hari ni, tengok dia edit gambar-gambar ada harimau, singa, ular, gajah, boya dalam rumah dah. Kalau kurang lagi 2 minggu tak buat sesuatu, saya rasa bini saya jadi berubah jadi benda lain pula lagi. Jadi insya-Allah sambil-sambil kita spendkan waktu yang berkualiti dengan keluarga, sambil-sambil kita belajar tentang Nur Amira kami comel Ustaz Panik. Oh, sedap ya. Sedap ya bahang korang Nur Amira. Okey, baik. Jadi kita belajar malam ni berkaitan beberapa adab yang disebut di dalam kitab. Yakni adab-adab ketika kita nak menunaikan hadas besar ataupun hadas kecil. Yang pertama, ni adab-adap. Jadi kena jagalah, maksudnya kalau boleh buat kita buat. Maka dapat pahala. Bila kita meletakkan adab mendahului daripada segalanya, maka keberkatan akan wujud daripada apa yang kita buat. Sebab tu ingat, kadang-kadang kita ni mungkin orangnya pandai, tapi belum tentu kita ni beradab. Tapi orang yang beradab confirm orang ni pandai, insya-Allah. Baik, syarat benda yang pertama, adab yang pertama dalam bab kita nak buang najis ataupun najis besar atau najis kecil, berak atau kencing. Yang pertama, sunat berlindung daripada pandangan manusia. Ingat syarat pertama, syarat pertama boleh dalam keadaan untuk sunat untuk berlindung daripada pandangan manusia. Maksud nak kencing, nak berak, jangan bagi ada daripada side of view yang manusia nampak. Sebab tu saya sangat tidak bersetuju bila kita pergi di R&R atau banyak-banyak sekarang ni dalam tandas, dia ada tandas yang kencing berdiri. Ni bagi lelaki. Tandas yang kencing berdiri. Maka kencing berdiri itu duduk masih daripada pandangan manusia. Maka dari segi adab dalam Islam, benda tu dak comel. Tak elok lah. Seeloknya jangan. Kalau ada pilihan masuk dalam bilik air, tutup pintu. Saya pun tak tahulah Mamat mana inventor yang pergi buat tandas kencing berdiri ni. Kalau ada tuan-tuan, kita starlight sekeh kepala dia ramai-ramai. Sebab dia menghilangkan adab, membuatkan orang hilang rasa malu. Orang jadi tak malu untuk nak sampaikan nak kencing berak pun dia tak malu nak tunjuk ke orang. Yang lebih kita awkward lagi, dalam dia duk kencing tu dia boleh sembang pula. Boleh duk dalam kencing dia boleh sembang dengan kawan sebelah dia. Berat nanang dah ni. Maka hilangnya sifat malu dalam diri manusia. Maka hati-hati. Yang kedua, tidak membawa bersama-sama sebarang benda yang ada catatan nama Allah, nama Nabi, nama malaikat, Al-Quran dan seumpama yang mulia ke atas dia. Maksudnya contoh, kadang-kadang kita pakai kepiah. Contohnya kalau kita pakai kepiah kita ni ada nama. Contoh macam ni, Natega apa tulis ni?
Entahlah Nabi. Ni dia selambang lah. Contoh macam ni, dia ada kadang-kadang ada nama Allah, ada nama Muhammad dan sebagainya. Seelok-eloknya jangan. Sebab nak memuliakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dari sudut kemuliaan nama tersebut, nama Allah, nama Nabi, nama para malaikat dan juga nama-nama contoh nama daripada Al-Quran. Malah Ustaz Hasrin Bahrin dia kata kalau boleh tulisan-tulisan Jawi pun jangan bagi masuk dalam bilik air. Nak meletakkan kata huruf hijaiyah tu pun sampai ada kemuliaan dia. Disebut dalam kitab Majmu' jilid yang kedua. Maksudnya jangan bawa masuk. Dia kata Ustaz, macam mana pula dalam telefon kami ni adanya ayat Al-Quran. Contohnya kita ada apps Al-Quran. Maka tu tak ada masalah. Ya, janganlah masuk bilik air tu pergi baca Quran dalam tu. Tu memang berat nanang. Jangan buat rajin terlebih. Dia kata Ustaz, saya nak manfaatkan masa, jadi duduk dalam bilik air waktu saya berak tu Ustaz, saya boleh baca 2 juzuk, memang kena rimbuk. Tak boleh. Sampai boleh jadi hukumnya haram kalau buat perbuatan tersebut dalam bilik air. Jangan. Dalam handphone, tak ada masalah tu saya sebut dah. Kalau app dalam telefon, maksudnya janganlah pergi buka app tu ketika masuk bilik air. Rajin pula duduk jalan, duduk tunggu beratak masuk bilik air. Tu jangan. Kalau memang duduk di dalam, maka tidak masalah. Nak tinggal kat luar pula telefon, maka tu tak munasabah. Maka kalau apps yang duduk di dalam, maka ulama' dah bincang, tak ada masalah. Boleh. Memang kita orang Ganu dah. Saya asal Jerangan. Memang saya boleh cakap Ganu lah. Tak ada lah pekat mana, tapi boleh dah, boleh lah sikit gitu boleh, insya-Allah. Baik, yang ketiga, di antara adab dalam kita qada hajat besar dan hajat kecil adalah tidak melihat kemaluan dan najis yang keluar. Dalam bab ni saya rasa mungkin ramai yang kadang-kadang dia terlepas pandang, maka malam ni kita belajar. Maksudnya ketika kita duk kencing dan berak tu, kalau boleh tuan-tuan jangan tengok kemaluan dan jangan untuk kita nak tengok pula najis kita. Besar mana, dia nak buat panjang mana dan sebagainya, elakkan. Sebab benda itu sehinggakan disebut dalam kitab yang lain, sehinggakan boleh pada hal keadaan melihat banyak najis ni melemahkan ingatan. Orang kita duk salahkan semut. Dia kata bila lupa, dia kata banyak makan semut dak. Bukan banyak makan semut, kadang-kadang mungkin lupa kita ni sebabkan banyak tengok tai. Sebab disebut ada satu kitab, saya tak ingat nama kitab tu, tapi disebut dalam tu di antara benda yang membuatkan seorang manusia itu cepat untuk lupa sebabkan banyak dia melihat najis. Macam Ustaz, macam mana sekarang baju yang ada print nama para sahabat? Tak afdal lah. Benda tu tak comel, tak molek. Walaupun nama-nama sahabat, sebab nama-nama ni mulia, nama-nama sahabat, apatah lagi 10 sahabat yang Nabi janjikan syurga. Jadi benda-benda macam tu seboleh-bolehnya elok. Baik, malam ni sama kita banyak ni. Abang Nick Gerila, founder kepada Charms, Syukri HSN, Abang Syuk kita, founder kepada Jamu Tunteja. Ni semua orang hebat-hebat belakang, insya-Allah. Mudah-mudahan Kak Saurah Awi bersama dengan kita, masya-Allah. Ni semua masya-Allah orang-orang yang ahli syurga ni, dengan asbab kekayaan mereka, saya doakan mereka masuk syurga, insya-Allah. Jadi yang ketiga adab dia ketika berak dan kencing, jangan tengok kemaluan dan tengok najis. Mu nak buat kajian tahikmu besar mana, panjang mana, buat tempat lain lah. Bukan pada dalam keadaan ketika kita tunaikan ataupun kita qada hajat. Baik, yang keempat, seeloknya tidak kencing berdiri. Baik, kat sini kena faham bagi elok. Saya dengar bagi elok ayat dia. Seelok-eloknya tidak kencing berdiri. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan keadaan kencing berdiri kerana menunjukkan keharusan. Dia tidaklah menjadi haram kalau kencing berdiri, tetapi sebaik-baiknya kencing duduk. Pernah ada satu riwayat mengatakan tempat itu tempat yang agak sempit. Ada riwayat lain kata tempat itu tempat yang agak kotor, maka Nabi SAW kencing berdiri. Maka kencing berdiri itu bukanlah nak menjadi ikutan. Paling afdal kencing duduk. Dalam bab ni, nak faham bagi lah. Dalam bab ni adalah orang lelaki saja perbincangan. Orang perempuan mu jangan buat gelong gitu. Dia kata ustaz kata boleh kencing berdiri, memang mampu kerah mu. Ni kena bincang bagi elok. Dalam bab ni perbincangan pada orang lelaki, ada pun pada perempuan kekal kencingnya adalah dengan cara duduk. Contoh dia kata ustaz, kalau kencing berdiri haram ke? Tak haram. Tetapi
afdalnya, sunatnya untuk kita kencing tu dalam keadaan kita duduk. Ini disebut sebab ada riwayat hadis yang Nabi menunjukkan keharusan kencing berdiri itu boleh. Tetapi sebab apa dielak untuk kita diajarkan kepada kita untuk elak daripada kencing berdiri, disebabkan bila kencing berdiri, kebarang kalian untuk merecik air kencing tu najis. Nah, bila najis, dia merecik kena seluar, maka dia akan jadi seluar itu tidak sah digunakan ketika solat. Jadi faham bagi elok lah. Sebab tu ingat tuan, dengan anak-anak kita, tunjuk dekat dia cara macam nak kencing. Maksudnya anak kecil lah, jangan anak umur 11-12 tahun pergi kencing depan dia tu parak sangat. Maksudnya anak yang kecil-kecil ni, anak yang dah 2 tahun, 3 tahun, tunjuk pada dia cara macam mana you nak qada hajat tu. Betul tuan-tuan. Tuan-tuan jangan rasa awkward. Ini adalah pendidikan. Duduk dekat dia, okey, Fatih, Fahim, tengok ni kalau nak kencing, buat macam ni. Janganlah, tak perlulah tuan-tuan nak demo kat dia, pelik pula. Maksudnya ajarkan dia secara tunjuk tu, guideline tu, bagi kat dia, tunjuk kat dia cara nak buat macam mana secara on practical. Maksudnya bawa dia masuk bilik air, tunggu dia waktu dia kencing, duduk Fatih. Lepas tu mesti anak akan tanya kenapa kena duduk. And then kita pun explain kat dia duduk sebab tak mau bagi merecik. Yang keduanya ni adalah Rasulullah ajak. Lepas tu habis kencing, dia kena pula untuk kita ajarkan dia cara untuk kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk kita istibrak. Istibrak ni adalah berdaham tu ataupun batuk sekurang-kurangnya untuk apa? Nak buang daripada sisa-sisa yang wujud daripada kencing yang tak habis tadi. Jadi kena faham bagi elok lah. Yang afdal ataupun yang sunatnya adalah kencing cara duduk. Tapi ada riwayat kata kencing berdiri, contohnya macam kalau kita pergi tempat tu kotor sangat. Ada kadang-kadang kita singgah tempat tu, bilik air dia ni kalau kita tengok duduk tu, tak boleh makan seminggu kita. Maka waktu tu tak ada masalah lah. Tapi jangan biasakan kencing berdiri. Sebab banyak gila benda-benda yang negatif pada kencing berdiri ni. Yang kelima, menggunakan alas kaki. Sebab tu sunat pada kita depan bilik air letak alas kaki. Letak alas kaki tu adalah sunat, dapat pahala free nanti. Tengoklah kalau dia Ustaz, kami nak beli alas kaki ni fasa-fasa berkurung ni, tak boleh nak keluar Ustaz. Okey, tuan-tuan ambillah kain lama, kain pelekat ke apa yang dah tak guna dah, yang dah cari-cari yang koyak-koyak rabak-rabak tu, ambil letak di depan tu, niat untuk dapatkan pahala sunat. Sebab ini Islam ajarkan. Disebutkan dalam kitab Safinatun Najah. Yang keenam, membaca doa ketika masuk tandas. Yang ni ramai tak baca. Yalah, tahulah tuan-tuan. Tahulah kita memang dia tu Ustaz, kalau baca doa Ustaz lagi takut selerak depan pintu bilik air. Tak tuan-tuan, insya-Allah boleh. Ajarkan diri sebelum masuk tandas dengan baca doa. Macam mana cara yang paling mudah? Tuan-tuan nak tak tips macam mana paling mudah untuk tuan-tuan masukkan dalam dia panggil unconscious mind untuk baca doa tanpa tuan-tuan sedar dah? Tip dia tuan-tuan bantu untuk share dulu, kita bagi ramai-ramai sikit orang dapat manfaat. Okey, tips dia, tuan-tuan tulis dan lekat di depan pintu masuk. Serius tuan-tuan. Nampak benda ni macam Allah, benda tu je pun, tapi tuan-tuan sangat membantu. Sangat membantu. Kalau diulang, manusia ni dia perlu pattern untuk kita mengubah sesuatu tabiat, dia perlukan dia panggil continuously buat. Ulang, maka dia baru akan jadi. Maka sama juga dalam bab ni, tuan-tuan tulis pakai tangan pun tak apa dan lekat di pintu masuk ataupun di sebelah pintu masuk. Maksudnya biasanya kita nak tolak pintu tu dekat mana? Letak dekat dengan tu. Kadar dia adalah dia panggil eye shopping. Kalau kita masuk pasar raya, dia ada eye shopping. I minta ambil ayat masuk. Eye shopping. So dari segi eye shopping ni, maksudnya mata kita nampak aras pandangan mata. So, aras pandangan mata tadi dia akan nampak benda tu dan dia terus akan baca doa. Tuan-tuan percayalah, tuan-tuan ulang beberapa kali, maka dia akan terus ingat dalam kepala otak masing-masing. Tolong buat. Sebab dia kadang-kadang daripada benda-benda kecil ni lah yang akan mungkin asbab tuan-tuan dan saya masuk syurga. Bismillah. Terima kasih. Sebab kita tak tahu kita nak masuk syurga dengan sebab apa. Cuma yang pasti lagi banyak amalan baik yang kita buat, mudah-mudahan lagi besar kebarangkalian untuk Allah Subhanahu Wa Taala
memasukkan kita semua dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sahabat kita tulis, Nur Hayati Cik Sa doa masuk tandas, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Makna dia apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung, a'udzubika min khubusi, berlindung kepadamu daripada godaan syaitan, dan soal syaitan lelaki, khaba'is, dan juga daripada kalangan syaitan perempuan. Sebab ingatlah, syaitan iblis ni dia banyak keturunan dia, jantan, betina yang pecah belah rumah tangga orang. Puan Izzah Rosli masuk juga. Wow. Macam kenal Puan Izzah Rosli ni. Jadi makna dia apa? Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Baca doa ni. Kadang-kadang kita mungkin duk biasa sangat, macam mana kalau di rumah kan, kita kadang-kadang reaction kita tu kita terlupa untuk baca doa. Jadi malam ni kita cuba-cuba ingatkan balik untuk pastikan by hook or by crook mesti kena baca. Doa nak masuk tanda, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Minta perlindungan daripada setan iblis lelaki ni atau jantan ataupun betina. Waktu nak keluar tandas pula, waktu keluar je daripada tandas juga ada satu doa. Disebut apa? Ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anni adza wa'afani. Apa makna dia? Aku memohon keampunanmu ya Allah, segala puji bagi Allah yang telah mengeluarkan kotoran daripadaku dan memberi kepadaku kesihatan. Baik, tuan-tuan ingat kenapa kita baca doa ni? Minta kita mengucapkan syukur, alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa'afani. Sebab apa? Sebab Allah mengizinkan najis daripada perut boleh keluar. Tuan-tuan cuba tanya orang yang sembelit, betapa seksanya nak keluar tahi, tuan-tuan. Dia panggil orang Ganu panggil jubur tahi duk keluar. Tahi ni tak tuan-tuan, kalau Allah jadikan makhluk yang bernama tahi. Tuan-tuan tahu tahi? Ni eja dia TAHI. Tahi ni kalau Allah takdirkan dia tak keluar daripada tubuh kita, mati kita, tuan-tuan. Manusia ni akan mati. Maksudnya tuan-tuan makan tak ada tempat untuk dia nak keluar. Maka ketika tu pemimpin ke, rakyat ke, kerajaan ke, pembangkang ke, jutawan, hartawan tak ketahuan, tuan-tuan, jengkreng kita. Balik awal kita, tuan-tuan. Maka Allah memberikan nikmat kepada kita dengan cara kita boleh keluarkan kita punya makan minum kita tadi daripada dengan cara kita berak dan kencing. Sebab tu kita syukur, letakkan tanda syukur kita kepada Allah yang telah mengeluarkan segala kekotoran daripada tubuh badan ni. Meletakkan rasa syukur. Baik, Kak Jana Alia, Masya Allah, my dear sister from Singapore, Masya Allah, always and always with us, Masya Allah. Mudah-mudahan selamat Singapore. Walaupun hari ni saham Singapore jatuh di antara kadar yang paling rendah sejarah Singapore lah, sampai hilang 5% hari ni. Mudah-mudahan Allah bagi pemulihan yang baik. Maka doa dia tadi ingat nak masuk, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Adapun waktu nak lepas keluar saja, maka kita baca ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anni anil adza wa'afani. Kita minta sama bersinkan, Ustaz, betul. Cuma bersin disebut dalam hak sesama Islam. Ustaz, jangan sebut dah pernah kena sembelit, memang seksa. Betul. Siapa kena sembelit Allah? Saya pernah jumpa seorang sahabat, tuan-tuan. Allah uji dia kena sembelit ni, sampaikan tuan-tuan dia keluar, dia berak, dia kencing tu, berak dia tu sampai keluar darah. Tuan-tuan, sampai peringkat macam tu. Ada lepas tu dia punya keturut, tak tahu dah, mungkin tak pastilah, dan anak dia pun mengalami masalah yang sama sehingga kan kena korek. Kalau anak dia nak kencing, anak dia nak berak tu kena korek. Memang nangis lah, tuan-tuan, budak tu kan, sebab nak kena korek sebabkan terlalu sakit. Baik, terima kasih Nur Hayati Cik Sa. Dia tengok yang Nur Hayati share tu. Doa ghufranakal hamdulillahillazi azhaba anni adza wa'afani. Doa adalah selepas keluar daripada tandas. Dia kata, Ustaz, nak baca ketika dalam tandas ke keluar tandas? Maka nak baca ni adalah selepas keluar daripada tandas. Jangan gatal-gatal baca dalam tandas. Ustaz, kalau baca doa keluar tandas dengan ghufranaka, boleh ke?
Allahumma salli ala Muhammad, aku mohon keampunan sajalah, kita mohon keampunan kepada Allah. Hafal pula sikit, sebab kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lagu tak tuntuang kita boleh hafal, so hafal pula. Hafal pula doa ni, ghufranaka alhamdulillahillazi azhaba anni aza wa afani. Cuma ada berapa baik perkataan je. Cuma kalau kita boleh baca ghufranaka alhamdulillah tu pun tak apalah lah. Daripada tak baca langsung. Ataupun keluar-keluar tu dia tak ingat doa nak baca apa. Bubuh alhamdulillah pun kiraci lah. Daripada tidak ada langsung mengucapkan tanda syukur kepada Allah asbab daripada keizinan Allah, malam ni kita boleh untuk buat gitu, kita kencing dan kita berak dan sebagainya. Sebab satu penyiksaan tuan-tuan, waktu saya ingat waktu saya ke Malangan 2 tahun yang lepas kan, 2018. Waktu saya ke Malangan tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya kan kaki saya patah, tangan saya patah. So saya kencing hanya di atas katil sahaja. Ni atas katil, paksa kena panggil isteri. Isteri saya ambil bekas dia kencing. Tuan-tuan, seksa gila tuan-tuan. Rasa ya Allah, barulah kata ya Allah nikmatnya. Kencing pun nikmat. Tuan-tuan, kencing tu nikmat. Tapi kencing orang tu azab tuan-tuan. Kalau kencing biasa ni, Masya Allah, nikmat yang sangat besar. Kencing orang tu azab. Lepas tu kita ucapkan tanda syukur kepada Allah. Lepas tu saya kata tadi tuan-tuan, mungkin dengan asbab tuan-tuan istiqamah dengan baca doa, masuk tandas, keluar tandas, mana tahu dengan asbab tu nanti bercahaya kita punya amalan dan Allah masukkan syurga dengan asbab tu. Boleh tuan-tuan, kita usaha sama-sama. Kita usaha sama-sama, malam ni kita azam, doa ni kita takkan tinggal dah. Takkan tinggal dah sampai bila-bila insya-Allah. Saya doakan, saya sumpah 300 orang yang tengok ni, tuan-tuan takkan lupa sampai bila-bila. Karena kalau tuan-tuan lupa tuan-tuan, nak kata apa, kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan akan kurang sikit kaya tu. Kalau tuan-tuan ingat, tuan-tuan akan kaya banyak sikit. Boleh insya-Allah. Baik, yang ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ke-8, mendahului kaki kiri ketika masuk dan kaki kanan ketika keluar. Sebabkan apa? Disebut dalam kitab Safinatun Najah, disebabkan kiri menunjukkan tempat yang benda yang kurang baik dan kanan benda yang mulia, yang elok. Kencing guna paip pun azab juga. Betul. Saya macam ni, waktu saya accident, 3-4 hari awal waktu, sebabkan saya kan ni kepala ni accident ni yang 33 jahitan ni, dalam keadaan yang doktor terpaksa kena duk bius kerap sangat, jadi memang saya tak sedar, jadi memang pakai paip. Memang sakit tuan, jadi tak selesa dan sebagainya. Cuma waktu tu sakit tu teruk sangat buatkan saya tak ingat lah buat kencing tu. Memang tak ingat pun. Dan untuk makluman, saya ingat saya hampir 9 hari saya tak buang najis besar langsung. Saya ada masalah. Saya memang dulu saya ada masalah untuk buang najis besar. 2 hari 3 hari sekali. Barulah saya tengok Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya berak kencing tu pun adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar. Amy Sakri first time tengok ustaz dalam ML Studio. Ya kot, muka macam saya pun tengok muka dia sama juga macam saya. Ada beberapa video lah di ML Studio insya-Allah. Baik. Maka ingat, sunat ke atas kita masuk menggunakan kaki kiri dan keluar kaki kanan. Ingat, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kanan. Masjid, masuk kanan, keluar kiri. Masjid, masuk kanan, keluar kiri. Tu basic. Kenapa Nabi ajarkan kita masuk kaki kiri, keluar kaki kanan? Tuan-tuan, orang barat buat kajian. Allahumma salli sama, orang barat buat kajian, mereka buat kajian apa? Dia kata kenapa Nabi ajar masuk kaki kiri. Maka bila mereka buat kajian, mereka dapati kenapa perlunya kaki kiri disebabkan bila kita masuk kaki kiri. Kalau Allah takdirkan gini tuan-tuan, maksudnya ni bila ayat ni, tuan-tuan masuk kaki kiri dulu. Maka kalau Allah takdirkan lincin, maka biasanya kebiasaannya reflect daripada tubuh badan ni, kalau berlakunya lincin, maka kaki kanan ni dia akan cepat untuk stabilize tubuh kita. Walaupun tuan-tuan orang yang dominan kiri, walaupun tuan-tuan ni orang yang kidal, tapi still diajar kiri sebab apa? Manusia ini reflect tubuhnya cepat pada kanan. So, kalau nak jatuh, kalau tuan-tuan mulakan masuk kaki kiri, maka kaki kanan dia akan cepat untuk stabilize. At least dia akan meminimalkan impact kejatuhan tadi.
Tu dia pun sampai buat kajian. Kita pun tak terbayang Mak Saleh ni apa ketahuan punca sampai nak masuk kaki kanan kiri pun dia pun buat kajian. Sebenarnya kenapa dia pun buat kajian? Dia orang nak cari salah Nabi SAW. Tapi dia pun lagi cari, dia pun cari, lagi banyak pula mereka melihat daripada kebesaran dan keagungan agama Islam itu sendiri. Maka kalau kita tak ikut, siapa lagi nak ikut? Maka lepas ni basic start masuk ke kiri dulu. Dia kata, Ustaz macam mana? Saya duk besok, saya selalu lupa. Kalau tuan-tuan lupa, kalau tuan-tuan masuk ke kanan dulu, tuan-tuan undok balik. Keluar, masuk balik. Betul tuan? Dia kata, Ustaz main-main ke? Tak, betul. Kalau tuan-tuan, biasa duk kata, Ustaz, bila dah masuk, baru tuan ingat, kaki kanan pula masuk. Tak apa tuan-tuan. Tuan-tuan keluar balik. Keluar balik, tuan-tuan masuk balik ke kiri. Settle masalah. Tuan-tuan ulang beberapa kali, pasti respon pada tubuh badan, dia akan tahu dah nak buat apa. Saya bagi contoh. Contohnya tuan-tuan bila tuan-tuan naik motor. Tuan-tuan naik motor, kaki tuan-tuan dah tahu dah kan yang mana tempat nak start motor, dia duduk belah kanan. Gear dia duduk belah kiri. Brake dia duduk belah kanan. Adakah tuan-tuan kena ajar otak? Tak. Sebab dia dah datang, dia panggil unconscious mind. Minda secara sedar dah tahu sebab berulang kali kita buat benda yang sama. Kanan brake, kiri gear. Tak ada lagi kita tengah motor, tiba-tiba kita nak bawa gear, kita tekan brake. Tuan-tuan, kalau hak tu tuan-tuan memang ada masalah. Mungkin sebab waktu dia berak kencing, dia suka tengok najis banyak sangat, sampaikan gear dengan brake pun dia lupa. Sebab normally manusia yang ulang buat benda yang sama berulang kali, maka dia akan cepat untuk jadikan itu sebagai sistem dalam kehidupan dia. Faham tak? Jadi masuk ke kiri. Dan di antaranya apa lagi? Membaca doa dalam hati. Ni doa ni kalau boleh baca dalam hati. Jangan duk tengah kencing berak, duk basuh berak kencing itu baca pula. Dia kata apa? Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Disebut dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, muka surat yang ke-12. Ya Allah. Tuan-tuan ambil baca bahasa Melayu lah. Tuan-tuan baca bahasa Melayu. Lain gombak teruk ni stres. Jangan stres. Stres tak boleh keluar rumah lah tu. Relax nak mirah istighfar banyak-banyak, lagi laju lah tu. Try tanya ketuk jiran sebelah, tengok tanya nak tumpang internet dia boleh tak? Jiran tumpang jiran sebelah punya internet tengok, insya-Allah. Baik. Dia kata apa? Disebutkan disebut dalam kitab Bidayah wan Nihayah, dia kata apa? Di antara doa yang boleh kita amalkan, ya Allah, jagalah kemaluanku daripada perbuatan-perbuatan keji dan bersihkan hatiku daripada nifaq. Perbuatan-perbuatan yang tak elok lah. Jadi kita minta kepada Allah saat kita basuh kemaluan kita, sama ada yang kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, kubur ataupun dubur, maka kita minta, ya Allah, peliharalah kemaluan ni daripada melakukan perbuatan keji dan daripada benda-benda yang nifaq, benda-benda yang tidak baik, benda-benda yang tak elok. Benda tu baik. Dan disebut juga dalam kitab Bidayah Al-Hidayah, dia kata apa? Menjadi sunat ke atas kita ketika kita tengah duk selesaikan hajat besar dan kecil ini, untuk kita beristibra'. Apa makna istibra' ni? Dengan berdehem-dehem dan mengurut di bawah alat sulit bagi yang lelaki. Untuk apa? Sebab ingat, kadang-kadang bila kita kencing tu mungkin ada daripada sisa-sisa air kencing tadi. Sebab tu kena bagi alamak, tak mau tengok grup stres layan ustaz dulu. Tak mau tengok grup apa tu. Okey, baik. Dia kata apa? Ketika mana lepas kita kencing, maka kena bagi ada dipanggil pending time tu. Selesai je kencing, jangan terus keluar. Sebab biasanya dia akan ada sisa-sisa baki. Ingat walaupun sisa, dia tetap dikira najis. Maka maksudnya bagi ada delay 1 or 2 second. Lepas tu nak buat apa? Berdehem. 2 rakaat, 2 harakat, 3 harakat terpulang dah, nak panjang sikit. Tu pun boleh. Ataupun batuk. Nak istibra' dengan cara batuk. Buat macam ni. Buat isyarat agar daripada sisa-sisa baki daripada kencing tadi, dia keluar sampai habis. 2 keadaan hukum istibra'. Yang pertama sunat, yakni jika air kencing akan berhenti jika istibra'. Maksudnya kita ni jenis tahu. Biasanya kalau kita istibra', barulah air kencing tu akan keluar habis.
Biar kita tahu ayat ataupun ayat kencing itu akan berhenti keluar secara total kalau lepas kita buat, maka ketika tu menjadi hukumnya sunat, maka kita buat dapat pahala. Yang kedua, hukum dia akan jadi wajib. Hukum dia akan jadi wajib ketika mana? Ketika mana kuat sangkaan. Yakni kuat sangkaan dia. Dia punya zon dia tu kuat betul. Dia dari segi sangkaan ni bukan waham biasa dah. Dia tahap memang zon yang dah tinggi, dia punya syok tu dah tinggi. Sangkaannya yang air kencing tidak akan berhenti melainkan dengan istibra'. Maksudnya macam ni. Kalau dia tak istibra', biasanya dia keluar tu dia akan rasa ada air, masih ada setitik dua titik yang keluar, maka ketika tu wajib ke atas dia kena istibra'. Dia beginilah tuan. Tuan-tuan jangan hukum orang sama dengan kita. Masing-masing tahu diri sendiri. Masing-masing tahu. Sebab alat kemaluan tu hak sendiri punya, bukan orang punya. Maka bila tahu hak diri sendiri, maka kita tahu kadar keupayaan biasa macam mana. Ni bukan lok-lak, ni memang hakikat. Sebab ramai orang yang dia orang cerita kat dia kata, aku tak istibra', aku tak berdehem pun okey. Dia duk ambil hukum mengikut orang. Hukum jangan ikut orang, hukum ikut pada kesesuaian diri kita ni. Kalau kita ni orang yang kalau tak berdehem, biasanya akan jadi masalah, akan keluar setitik dua titik. Ingat, setitik dua titik tadi akan menjadikan pakaian kita itu jadi najis. Bila najis, tuan-tuan nak semayang macam mana? Maka tak boleh, kat situ akan jadi tidak sah dan akan jadi mungkin batal daripada solat kita disebabkan kita tidak menghilangkan daripada kekotoran yang ada pada tubuh badan tadi. Jadi clearkan bagi elok. Tuan-tuan, benda ni kadang-kadang bila kita bincang, ada orang dia kata dia buat main, dia kata benda ni takkan benda-benda je nak ajak. Tuan-tuan kena ajak. Sebab kalau kita tak tahu. Lepas tu di antara benda-benda yang lain dia ajaklah ni laju-laju. Jadi antara amalan-amalan fitrah untuk kita kekal dalam keadaan bersuci, di antaranya kerak bersiwak. Kerak bersiwak ataupun yang moden ni gubruh gigi lah. Ni sampai kadang-kadang tengok gigi, ya Allahu Akbar, hilang selera makan. Gigi kadang-kadang minta maaf sebut tuan-tuan kan. Kadang-kadang ni fatrah-fatrah duduk di rumah ni tuan-tuan, dia keluar tak apa, dia melawar dengan orang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, 2 minggu ni kurang gila gambar OOTD di Instagram. Instagram pening tuan-tuan sebab orang dah kurang hantar gambar. Sebab saya fikir mungkin yang mazhab-mazhab yang banyak OOTD ni, mereka banyak duduk di rumah pakai baju kelawar, pakai t-shirt buruk, yang t-shirt yang 44 tahun yang lepas, 50 tahun lepas, baju-baju bandel. So nak OOTD takut kena kecam, maka tak ada OOTD. Bukan kata salah duduk di rumah pakai baju kelawar ke, pakai baju bandel ke, baju yang 44 tahun lepas ke, tak salah. Tapi biarlah jaga kekemasan diri juga. Biarlah jaga hygiene kebersihan diri. Saya kadang-kadang sedih lah bila tengok kadang-kadang orang Islam kita yang bila tak jaga benda-benda macam ni. Sedangkan benda-benda macam ni dia menjadi image. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala menyebut makruh kepada orang Islam yang dia menjadikan Islam itu nampak serabai. Betul tak ada OOTD, duduk dapur je kerja ustaz. Betul kan? Mazhab OOTD. Tak salah nak OOTD tu. Saya jenis tak reti. Orang staff saya selalu marah. Dia kata, ustaz, kenapa ustaz selalu tak update gambar? Saya bukan tak update. Saya tak reti ambil gambar. Jadi siapa yang travel dengan saya, dia akan stres lah. Sebab saya tak reti ambil gambar. Kalau saya ambil gambar, tak sengit ada gambar jari. Tak gambar jari, overshadow. Tak overshadow, overshadow ada je masalah aku geram tu. Macam ilmu tu Allah hijab daripada gambar tu jadi elok. Jadi biasanya yang untungnya saya lah kalau travel dengan orang. Sebab bila travel dengan orang kena ambil gambar saya. Jadi tak ada nak OTD duduk dapur, tak apa, tak ada masalah lah. Lepas ni saya duduk dapur, saya lawa-lawa. Ustaz, ya, tak apa. Ain Mahaziz besok duduk di dapur pakai je cantik. Biar laki rasa pelik. Dia kata bini aku dia nak mati dah apa 40 hari lagi nak mati dah perasan ni. Duduk di dapur pakai dengan make up ni 3 color ni, lipstick ni atas keleleng, bawah keleleng. Biar bagi nampak cantik sikit. Biar laki tengok. Barulah laki semangat sikit. Perintah berkurung ni. Dia telefon
Muhyiddin Yassin dia kata extend lagi 2 tahun pun tak apa sebab bini saya dah cantik di dapur ni. Jadi patut Ustaz tak pernah ambil gambar saya. Minta maaf saya memang tak reti ambil gambar. Kalau ambil buat penuh memori. Jadi ingat yang pertama bersiwak, kerap basuh gigi, kerap cuci gigi, dan tuan-tuan ingat dalam panduan kesihatan seelok-eloknya, saya tanya doktor baru ni, gigi ni elok untuk kita pi buat cucian di klinik gigi adalah 6 bulan sekali. Saya bulan lepas saya pi buat di klinik pergigian Syarifah di Terengganu di Kemaman. Alhamdulillah sahabat saya dan saya sebagai penasihat syariah untuk klinik pergigian Syarifah ni, dia orang ada 7 cawangan. So setiap kali turun Terengganu, insya-Allah saya akan singgah lah. Jadi secara tak langsung Allahumma salli ala Muhammad, secara tak langsung dia orang bantu cuci gigi dan sebagainya. Jadi jagalah kesihatan ni tuan. Sebab Nabi kata wa an jismihi fima ablahu. OOTD tu masuk apa? Saya pun tak tahu. TTDI saya tahu dekat Sungai Mencala. OOTD tu benda apa? Siapa yang tahu? OOTD. Nanti gapo tu? Saya pun tak tahu. Orang sebut OOTD, saya pun sebutlah OOTD. OOTD, outfit of the day. Power. Tu outfit of the day. Ngilu gigi tu. Tak apa. Biar ngilu gigi sekarang daripada nanti tak ada gigi. Sebabkan gigi kotor. Yang kedua disebutkan di antara amalan-amalan sunat yang fitrah untuk jaga kebersihan. Yang kedua disebut dalam kitab di antaranya memakai minyak wangi. Pagi ada minyak wangi. Bagi lelaki dianjurkan disunatkan minyak wangi. Adapun pada perempuan kena minta izin suami dulu. Dan kalau boleh perempuan janganlah pakai minyak wangi yang membuatkan orang lelaki kalau tengok tu macam tu. Maksudnya kalau kita lalu tu dia akan tengok. Dia macam jangan sampai peringkat itu. Sekadar pakai minyak wangi yang kita pakai tu sekadar tak mau bagi nampak busuk sudahlah. Ni kadang-kadang buah minyak wangi sampai setengah botol. Orang tengok pun kadang-kadang macam alamak dia ni jual minyak wangi ke apa. Jadi benda-benda macam ni tolong ambil peringatan lah. Jangan sampai menjadikan benda tu jadi haram. Minyak wangi tu hukumnya disunat tapi jangan sampai benda tu jadi haram. Yang ketiga menggunakan celak mata. Celak mata juga adalah sunat dan adalah antara amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga disebut dalam kitab di antara mengamalkan celak mata ni membuatkan mata ni bertahan lama daripada jadi penyakit rabun. Rozani fakta betul lah, saya pun tak tahu OTD itu apa. Yang saya tahu OTD tu orang kata ambil gambar waktu keluar. Yang keempat menggunting misai dan memotong kuku. Ni kuku ni potonglah, janganlah bagi nampak kadang-kadang tengok macam hantu mak lampir. Misai. Yang nak jaga misai tidak ada masalah. Maksud dia kata ustaz, kami ni adalah mazhab misai panjang. Tak ada masalah. Untuk kamu nak menyimpan misai boleh, tapi janganlah sampai tengok serabut. Serabut sampai tengok misai ni sebab saya tengok semalam depa lancarkan satu kempen no shift. Kempen no shift fasa PKP, fasa pergerakan kawalan ni tak mau shift. Saya dengar seram tu. Sebab bukan apa, dia akan jadi benda tu akan tak tahulah kalau tanya saya jadi serabai sekali. Ni sampai misai tak shift langsung tuan-tuan ni. Dia minum ayak, misai berendam layak. Misai duk melembai masuk layak tengok. Tuan-tuan tengok seram kita. Maka janganlah duk buat macam tu. Boleh nak jaga nak simpan misai tak ada masalah. Tapi biarlah jangan sampai menjadikan serabut untuk orang tengok sampaikan imej Islam tu jadi tak elok. Faham bagi elok. Mencabut bulu ketiak dan memotong bulu di kemaluan. Dan seterusnya menyikat rambut, mewarnakan rambut putih dengan warna merah dan kuning. Dengan syarat warna tu tidak menghalang daripada air untuk masuk. Sebab saya tahu lah ni ada dye warna-warna rambut yang mana warna rambut itu yang dipatuh syariat. Dia patuh syariah lah maksudnya. Dia maksudnya air tu akan boleh cecah. Dia menggunakan mungkin bahan-bahan organik yang tak menghalang. Jadi clearkan tu. Dan perempuan yang sudah berkahwin memakai inai pada kedua tangan dan kaki. Sunat pada orang yang dah kahwin untuk memakaikan inai pada tangan dan kaki. Bukan tunggu kenduri saja. Ni boleh pergi tengok dekat page Republic Inai ke apa. Ada sahabat saya tu, Safiah tu, dia buat perniagaan inai. Cantik inai dia warna merah. Tapi ingat, lelaki haram pakai inai. Saya ulang, lelaki haram pakai inai kalau sengaja pakai.
Walaupun berkahwin, Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dia, sebab ni ada pasien. Yang ada pasien, orang lelaki bila kahwin, dia pakai 3 jari ni inai. Ni. Kalau suami tuan-tuan pakai inai, maka tuan-tuan dia bukan suami, panggil dia isteri. Tak boleh, laki tak boleh pakai inai. Laki tak boleh pakai inai. Dia tu ustaz, tapi macam ni, Allahumma samad, ustaz, jika kala janggut, kalau kala menggunakan inai ataupun benda yang diharuskan syarak boleh. Sebab sekarang ni ada dai yang boleh. Ustaz, jika kala janggut boleh tak? Boleh. Kalau janganlah, cuma ingat, janganlah pakai kala yang boleh mendatangkan fitnah walaupun ada keharusan. Saya ulanglah, jangan pakai kala ni, dia bubuh janggut ni kala biru, rambut kala hijau. Dia kata ustaz sebab perpaduan. Kan sekarang ni kan kerajaan perpaduan. So kat janggut hijau, rambut warna biru. Walaupun dia pakai yang patuh syariah. Sebab sekarang ni ada yang jenis boleh sentuh. Dia menggunakan organik biasa yang membuatkan air itu boleh sentuh, tapi tetap tak boleh sebab dia akan mendatangkan fitnah. Maka kena tutup ruang fitnah tersebut. Bercorak kat tangan boleh maknanya umum, boleh ke ustaz? Apa objektif dia buat tu? Kalau dia nak kepada perhatian sampai orang tengok, orang puji dan sebagainya jadi fitnah, saya rasa tu ulama ada satu kitab dia tulis, dia kata makruh ataupun haram. So yang paling baik adalah elakkan. Saya tengok ramai kalau berkahwin, laki dia suka katai pungkok, dia pakai tiga jari ni. Ni tanggungjawab pasangan masing-masing lah sebenarnya. Tuan-tuan gini, ada benda bila kita nak kahwin, kita nak keberkatan kan. Kita minta, waktu Nabi ajak doa bila kita pergi ziarah orang yang berkahwin, kita baca barakallahu lakuma tu kan, minta ya Allah berkatilah perkahwinan dan sebagainya. Maka kita minta keberkatan, janganlah kita buat benda yang boleh membuatkan Allah melaknat kita. So benda-benda yang diharamkan, yang Allah khususkan pada perempuan, bagilah perempuan guna. Yang kakak-kakak kita ni nak pakai inai 10 jari, dia kata ustaz saya nak buat yang pelik sikit, saya nak balut dengan tangan-tangan inai bagi merah menyala, buatlah, tak ada masalah. Tapi pada lelaki jangan. Yang kamu nak pakai juga buat apa? Contohnya nak pakai rantai kan, rantai tu semua kalau boleh tak payahlah, sebab benda tu benda yang perhiasan ni Allah jadikan kepada orang perempuan. Sebab tu kena pesan, dia idora kena pesan. Kena pesan dekat bakal suami ni. Kadang-kadang mereka ni bukan semua suami tu cerdik sangat. Jadi kena pesan lah bahasa mudah. Saya pun kadang-kadang saya tengok banyak. Saya rasa hampir more than half daripada pengantin ataupun wedding yang berlaku biasanya lelaki pakai inai. Sebab tu kalau kita tengok ada satu video yang saya pernah buat tahun lepas. Alhamdulillah video tu pun ramai juga, dekat 1 juta view lebih. Saya cerita tentang adab-adab dalam perkahwinan. Di antaranya saya sebut Imam An-Nawawi mengatakan haram kepada orang lelaki yang menginaikan jari dia walaupun dengan 3 jari. Menjadi harus kepada orang lelaki pakai inai bila ada penyakit. Contohnya dia panggil apa, cekam kaki sakit tu. Jadi maka diinaikan tu disebabkan ubat. Dikedakkan ubat. Yang ada awet-awet balak-balak apa semua tu tag bagi depa cerdik sikit. Kadang-kadang depa tak tahu, bukan depa bodoh. Kadang-kadang sebab benda ni depa tak tahu, itu je. Makruh mencukur sebahagian rambut dan meninggalkan sebahagian yang lain. Ni disebut dalam kitab makruh, hukum dia kita cukur rambut separuh, tinggal separuh. Contohnya dulu tahun 2004 ke apa? 2004 ke 2008 ke 2002. Final World Cup waktu tu Brazil menang. Depa buat passion rambut ni, dia buat gini. Dia buat buang sini, dia tinggal atas tu saja. Ronaldo tu kan, jangan dia buat gelong tu, haram. Dan ada dalam kitab Muqaddimah Al-Hadramiyah dia kata makruh, tapi ada kitab yang katakan haram dengan buat perbuatan macam tu. Dia buang separuh, dia buang belah ni, dia tinggal seketui macam pulau tak cukup sifat tu. Maka tak boleh. Mencabut uban dan mencabut janggut, berjalan dengan satu kasut ataupun selipar dan memakai selipar sambil berdiri. Baik, ni just ni lah. Jadi selesai. Bahagian istinja selesai daripada kitab Safinatun Najah, dan insya-Allah esok malam kita akan masuk dalam bab